kita ni biar cerdik. Ana biasa sebut, dalam buat amal ibadah ni, ambillah pahala-pahala yang menunjukkan kita cerdik. Macam mana keadaan sebenar orang yang berzikir ni, macam mana suasana yang ada pada diri mereka, kesan daripada kamu zikir, kamu akan dapat apa dia? Seorang yang berzikir seharusnya bersikap sesempurna mungkin. Bila kita berzikir, biar kita ni jadi orang yang hidup dalam keadaan sesempurna mungkin pada diri kita. Jika dia duduk di satu tempat, sebaiknya dia menghadap kepada kiblat. Sebaiknya begitu. Kalau berzikir ni, janganlah berzikir dalam keadaan yang kita membelakangkan kiblat. Berzikirlah dalam keadaan kita menghadap kepada kiblat. Dan duduk dengan khusyuk. Bila kita nak berzikir, duduk dengan khusyuk. Tak kira lah duduk bersimpuh ke, duduk bersila ke. Yang pentingnya, bila kita nak berzikir, biar kita ni fokus terhadap kalimah yang kita nak sebut, yang kita lafazkan itu pada diri kita. Sama ada kita sebut apa dia, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikat war Ruh, ataupun kita sebut Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maknanya biar kita tu dalam keadaan sesempurna mungkin bila kita berzikir. Kemudian duduk dengan khusyuk, tenang dan menundukkan kepala. Bila kita berzikir, Tuan kita ni ajar demikian. Bila dia berzikir tanpa sikap itu pun tidak mengapa. Islam kata, kalaupun tak ada yang kita sebut itu tertib, ataupun istilah orang kita sebut tamakninah. Tamakninah maknanya nampak ketenangan pada diri dia yang berzikir. Kalau tak ada yang macam tu pun tak mengapa, tak jadi masalah. Namun dia telah meninggalkan perbuatan yang terbaik. Afdalnya macam mana? Afdalnya kita ni orang tanya, kalau nak berzikir ni, berzikir macam mana Ustaz? Maka hadaplah diri kita ke kiblat. Kemudian dalam masa yang sama, khusyuk, tunduk. Biar kita ni perhati betul-betul kalimah yang kita sebut. Namun dia telah meninggalkan perbuatan yang terbaik. Firman Allah Ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dan pada kejadian langit dan juga bumi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, pada penciptaan langit dan juga bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pada pertukaran di antara malam dan juga siang, la ayatin li ulil albab, itu merupakan satu tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah bagi orang yang ada hati, katanya Allah. Maknanya segala perjalanan hidup kamu, siang malam, pagi petang, dan apa saja yang terjadi ini, maka dia merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuklah dengan kes yang berlaku di Lebanon, misal contoh, yang meletup tersebut tanda kebesaran Allah. Kemudian yang berlaku di dalam dunia sekarang ni, COVID-19 ni tanda kebesaran Allah. Semua benda yang terjadi ni dalam hidup ni, kamu kena ingat, la ayatin li ulil albab, ni merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ada hati. Orang yang tak ada hati itu, dia buat tolol begitulah dia. Dia buat degil dia begitu. Kan ada juga orang yang tak ada hati. Yang tak ada hati ni, yang kita perhati dalam tempoh gini pun dia buat maksiat juga. Dia buat maksiat juga. Ni mesti orang tak ada hati, dia panggil. Tak ada perasaan. Dia geng-geng geng-geng LGBT ni misal contoh. Tengah-tengah orang takut dengan COVID-19, baik bala dan sebagainya, dia masih lagi tunjuk yang dia ni tak ada kena apa-apa pun. LGBT ni kan, apa LGBT ni tunjuk dalam Instagram dia, tunjuk dalam yang disebut Facebook dia dan sebagainya. Dia ada follower dia tersendiri, cara dia tersebut. Ni orang yang tak ada hati, orang panggil.
yang dia tak rasa bahawa orang sedang berhadapan dengan ujian Allah yang besar dalam hidup ni. Ni orang yang tak ada hati, ulil albab dipanggil. Tak ada perasaan dalam jiwa dia. Kan tak malu kan tu. Geng-geng apa dia, geng-geng ni pok-pok LGBT pakai coli, pakai seluar dalam, tunjuk dalam Facebook kan. Tu ana sebut, ana harap supaya pihak berkuasa ambil tindakan cepat dengan golongan-golongan macam ni. Sampai 1 juta lebih yang follow dia tu. Berjuta orang yang di Malaysia kita ni. Ni di Malaysia kita ni. Punca berlaku maksiat, punca kena COVID-19 ni salah satu sebab geng-geng ni lah. Geng-geng Allah laknat dia panggil. Geng-geng yang terlaknat ni. Berani kan dia? Tak malu-malu di kalangan mereka tersebut. Ni punca kita tak ambil tindakan pada orang-orang yang demikian. Ni pihak berkuasa kena ambil tindakan lah. Tak kira lah zaman kerajaan mana pun pada dia kena ambil tindakan. Benda yang mungkar mesti dia cegah dalam kehidupan kita. Alladzina yazkuruna Allah. Orang yang ada hati ni Allah sebut. Siapa dia? Orang yang ada ulil albab. Kalau orang yang ada ulil albab ni Allah gambarkan siapa? Yazkuruna Allah. Yang sentiasa menyebut nama Allah. Sebut yazkuruna Allah, sama ada apa dia disebut nama Allah ni. Dia berzikir terhadap Allah ni dalam keadaan qiyaman. Dia menyebut nama Allah, dia panggil. Ada seorang pensyarah yang mengaku pakar hadis, dia kata sebut nama Allah ni tak ada makna apa-apa pun dia. Tak ada pahala apa pun dia sebut demikian. Ni ada juga pelik Sebut nama Allah ni dapat pahala. Dapat pahala. Ada yang mengaku dia pakar hadis, hebat itu, hebat ini, kritik orang tu, kritik orang ni, tiba-tiba dalam bab nama Allah dia kata sebut nama Allah ni kosong, tak ada apa-apa. Allah sebut yang ni alladzina yazkurunallah, orang yang menyebut nama Allah. Jelas-jelas Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Orang macam ni pening kepala je masyarakat kita. Dahlah pening kepala dengan COVID-19. Tambah pula dengan orang-orang yang macam ni sebar pula dalam masyarakat kita. Allah jadikan semua kejadian dalam hidup kita ni ada sebab, ada sebab dan musabab dipanggil. Sebab dan musabab yang terjadi. Segala benda yang dalam hidup ini bukan benda yang terjadi dalam keadaan cara automatik begitu, tidak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak, maha suci kamu ya Allah. Mulut orang-orang yang zikir ni sebut faqina adzaban nar, maka lindungilah kami daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hidup kita je demikian. Waqina adzaban nar, mulut kita sebut wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada dihumban ke dalam api neraka kamu ya Allah. Mulut orang yang berzikir. Disampaikan dalam kitab As-Sahihain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi fi hijrihi wa ana haidun fayaqra'ul Quran. Aisyah radhiyallahu anha cerita, waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah dianya pernah Rasulullah bersandar padaku. Katanya Aisyah, yattaqi ni Rasulullah, letak badan Rasulullah, sandarkan badan dia kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wa ana haidun, sedangkan aku dalam keadaan haid. Haid ni dalam keadaan kotor, darah kotor ni. Kemudian tiba-tiba Rasulullah waktu mana duduk begitu pun fayaqra'ul Quran. Rasulullah baca ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Cuba try buat tengah hari ni sana. Balik nanti bagi tahu pada suami, bang, Rasulullah pernah sandar diri dia waktu mana Aisyahnya dalam keadaan haid, tapi dia baca Al-Quran. Abang tak pernah buat lagi, cuba buat sekali. Misal contohnya demikian dalam keluarga kita. Saya tak kotor tapi boleh sandar. Cuba tengok. Ni tak kotor pun tak sandar. Yang kalau kotor lagi tak sandar. Orang Arab dia gambarkan orang Arab sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila orang perempuan ni datang darah kotor, dianggap najis orang perempuan. Dianggap najis. Dan bagi mereka orang perempuan ni dalam orang Arab jahiliah sebelum kedatangan Rasulullah,
Dia anggap bahawa orang perempuan ni simbol kekotoran. Bila datang darah kotor. Bila datang darah kotor. Islam, bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lonjakkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang perempuan. Dijadikan orang perempuan walaupun dia kotor, dia dapat pahala dengan amalan dia sebelum daripada dia datang darah kotor. Maka orang perempuan bila dia datang darah kotor, maka tak perlulah dia nak baca Quran. Tak perlu dia baca Quran, tak perlu dia solat. Kerana apa dia? Dia dapat pahala free. Dia boleh rehat dah. Itu cara Islam dia letakkan demikian. Bila datang darah kotor je orang perempuan, kalian dapat pahala zikir. Zikir apa? Zikir yang kalian buat sebelum daripada datang darah kotor. Sebab tu sebelum datang darah kotor, buat amalan banyak-banyak pada kita. Baca. Tapi dah bila datang darah kotor, tak payahlah kita sibuk nak baca Quran lagi. Tak payahlah sibuk nak solat lagi pada diri kita. Kerana Allah dah bagi dah cuti. Allah dah bagi dah rehat. MC dapat daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang melayakkan kita. Jangan sedih bila datang darah kotor. Ada setengah orang dia sedih. Tengok darah kotor datang, sedih dia. Sedih kenapa? Nak bagi tahu pada suami yang dia ni tak pregnant, misal contohnya. Kesan daripada itu. Kadang-kadang dia datang darah kotor ni, dia rasa sedih pada diri dia. Dia jadi hormon dia tak menentu. Jadi Rasulullah ajar, bila datang darah kotor, kamunya apa dia? Kamu dengar suami kamu berzikir. Itu satu cara yang baik dalam hidup. Suami berzikir ni macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dengan cara Rasulullah sandarkan badan Rasulullah pada Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia je baca Quran. Kita pun buat demikian jugalah. Bila kita ni uzur, jangan kita pergi duduk jauh daripada suami, jangan. Pergi duduk dekat dengan suami. Dekat dengan suami itu, abang, saya sandar ni jangan baca WhatsApp pula. Tapi baca Quran. Bila saya sandar, abang sandar begini, dapat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang perempuan bila datang darah kotor, dia ada zikir dia. Dia ada zikir yang dia kena baca. Apa dia? Baca doa. Alhamdulillahi ala kulli hal, wastaghfirullah min kulli zambin. Itu doa orang perempuan. Zikir dia. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan. Wastaghfirullah min kulli zambin. Aku pohon keampunan dengan Allah bagi setiap dosa-dosa yang aku lakukan. Itu cara demikian. Jadi orang perempuan tak payahlah nak baca Quran, tak payahlah nak bangun tahajud malam, dan tak payahlah nak makan pil. Ada orang perempuan bila dia pergi ke Mekah, dia makan pil. Dia makan pil untuk apa dia? Untuk dia nak suruh jangan datang darah kotor. Jangan merosakkan badan kita, jangan. Bila kita pergi Mekah buat haji ke, buat umrah ke dan sebagainya, tak usah makan pil. Kerana apa dia? Katakanlah Allah jadikan kita uzur di waktu itu, kita dah dapat pahala yang jauh lebih dapat kalau sekiranya kita tidak uzur. Kalau kita tidak uzur, boleh jadi tak sekusyuk mana. Boleh jadi kita ni tak dapat ganjaran yang terbaik, amalan terbaik. Tapi bila kita uzur, waktu mana kita tak boleh buat, Allah bagi pahala yang kita tak boleh buat itu terbaik untuk diri kita. Itu kelebihan. Kita dah niat kan? Niat nak pergi Mekah buat umrah. Misal contohnya, tiba-tiba uzur. Jangan dia sedih pula. Allah, uzur pula dah disebut. Tak boleh nak masuk Baitullah. Orang nanya kenapa? Uzur. Dia sebut demikian. Kita jawab, Alhamdulillah. Baca doa. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Kerana kamu tak perlu buat, tapi pahala kamu dapat. Mana yang kita nak dalam hidup kita? Dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita tak kena buat pun, tapi kita dapat pahala tu. Pahala yang kita tak buat tadi. Ini gambaran bagaimana besarnya Allah kurniakan pada kita. Sebab tu orang kita ni biar cerdik. Ana biasa sebut, dalam buat amal ibadah ni, ambillah pahala-pahala yang menunjukkan kita cerdik. Cerdik macam mana kita cerdik ni? Dalam kita buat pahala. Bila dalam hidup kita ni, kita tak perlu buat, tapi kita dapat pahala yang dilakukan oleh orang tersebut pada diri kita. Antaranya bila orang perempuan dia uzur, dia tak perlu untuk dia baca Quran, dia tak perlu untuk dia salat, tak perlu dah, tak payahlah bersusah-susah dia.
Saya dah biasa baca surah Al-Mulk, Ustaz. Sebelum tidur. Bila uzur, saya uzur, boleh tak saya baca surah Al-Mulk lagi? Tak perlu dah baca. Tak perlu dah baca. Maksudnya demikian. Kenapa? Kerana bila kamu tidur dalam keadaan kamu uzur, kemudian suatu hari kamu meninggal dunia dalam keadaan kamu uzur, misal contohnya, kamu dapat pahala surah Al-Mulk dan kamu terlepas daripada azab kubur. Ya Allah, jadikan kami. Ini kelebihan dalam hidup kita. Biar kita cerdiklah dalam kita buat amal ibadah. Ana biasa sebut demikian. Kadang-kadang kita tak buat jamuan, orang lain buat jamuan. Kita bayar di atas jamuan itu. Kita pergi, kita tanya adik-beradik kita, berapa habis ni? Dia pun jawab, habislah 500-600. Kita sebut, ambil duit kakak ni, kita bagi duit. Kita tak buat, tapi kita dapat pahala jamuan tadi. Ana nak sebut demikian. Kadang-kadang kan, kita tak datang majlis ilmu, tapi kita kirim duit kepada kawan-kawan kita ke majlis ilmu. Kalau lalu tabung tu, tolong masukkan duit saya ni dalam tabung majlis ilmu, kita dapat pahala juga, pahala majlis ilmu. Walaupun kita tak hadir. Tapi jangan buat begitu tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu kirim duit je, tuan tak datang. Nak sebutnya satu penyakit juga dia panggil. Dalam hidup kita ni, berbuat amalan ni biar jadi cerdik. Cerdik dalam kita, buat sikit tapi pahala banyak. Macam anak biasa sebut pada jemaah kan, tanggung anak-anak menghafal Quran. Kita tak menghafal Quran, tapi kita tanggung dia menghafal Quran. Kita taja mereka menghafal Quran. Dapat pahala kita. Selagi mana ayat yang dia ingat tu, selagi mana dia buat amalan, sampailah dia ni mati, pahala tu akan dapat pada diri kita. Itu kelebihan orang yang menanggung kan. Menanggung orang yang menghafal Quran. Dengar je orang pergi belajar tentang agama. Ambil bahagian harta benda kita tu bagi pada dia. Ambil duit ni sikit. Misal contohnya. Dengan tujuan apa dia? Biar pahala kamu belajar tu dapat sama pada kita. Itu cara demikian dalam hidup kita. Kemudian riwayat lain mengatakan wa ra'suhu fi hijri. Dalam riwayat lain sebut waktu mana Aisyah sedang uzur tu, Rasulullah letakkan kepala Rasulullah di atas pangkuan aku, katanya Aisyah. Rasulullah tidur di atas ribaan yang disebut dengan Aisyah radhiyallahu anha. Waktu mana Aisyah radhiyallahu anha sedang uzur, Rasulullah buat apa? Bila demikian, Rasulullah baca ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Itu yang nak sebut tu kan. Cuba try lah buat sekali katanya. Tapi jangan tunjuk depan anak-anak. Nanti anak-anak ataupun kita buat demikian tu menyebabkan akhirnya anak-anak kita kata buang takbiat benda pula ayahku. Tengok demikian. Kalau kita bacakan hebat dalam kekeluargaan Rasulullah. Rasulullah dia pernah tidur di atas paha Abu Bakar. Abu Bakar dalam gua Sur. Abu Bakar ni siapa waktu tu? Abu Bakar ni bapa mertua Rasulullah. Bapa mertua Rasulullah. Rasulullah tidur atas paha Abu Bakar. Nak gambarkan demikian. Bagaimana hebatnya dipanggil kekeluargaan Rasulullah bentuk. Abu Bakar ni bukan orang lain, sahabat Rasulullah, mertua Rasulullah. Kita ni ada suami kita tidur atas paha ayah kita saja. Cuba try buat sekali, jangan sekali. Balik mesti ayah kita memandang atas bawah. Budak ni dahlah anak aku, dia sapu. Dengan aku pun dia boleh buat macam ni. Nak sebutnya gambaran beza dipanggil suasana kita pada hari ini. Nak salam cium tangan pun tak boleh. Kadang-kadang ni orang lelaki, ego dia tu. Yang jenis ego lah. Yang jenis lemah lembut tu lain. Yang Allah jadikan dia sombong tu, salam pun dengan ayah mertua dia tak cium tangan. Patutnya ciumlah tangan ayah dia ni kan. Dengan mak mertua dia salam gitu je. Dan di kalangan kita. Kenapa dia? Kerana tidak ada adab dan juga akhlak. Hilang kesopanan dan dipanggil ketertiban dalam hidup sebagai seorang mukmin. Lepas tu macam manalah nak suruh orang hormat pada diri kita bila kita tak pandai nak menghormati dan tak pandai kita nak menghargai seseorang dalam hidup kita. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, inni la aqra'u
juz'i wa ana muttaja'uhu ala sarir. Sesungguhnya aku membaca juzuk-juzukku, hizib, sambil berbaring di tempat tidur. Aisyah radhiyallahu anha sebut, inni la aqra'u juz'i. Aku ni membaca zikir-zikir walaupun aku dalam keadaan baring. Aku dalam keadaan baring, aku akan habiskan zikir-zikir. Zikir-zikir sahabat-sahabat ni, dia ada zikir-zikir yang dia buat setiap hari. Amalan-amalan yang ditetapkan habis 1000 kali, 2000 kali. Sebagaimana kalau kita baca dalam kitab seorang sahabat Salman Al-Farisi, dia tidak akan tidur selagi mana dia tak habis selawat pada Rasulullah sebanyak 12,000 kali saja. Misal contohnya 12,000. Kita ni 12 kali pun terlena dah. Tak sempat 12,000 kita ni. Nak sebutnya sahabat-sahabat ni dia ada dipanggil amalan dia yang kalau tiap-tiap hari dia tetapkan zikir. Kita pun demikianlah. Patutnya dalam hidup kita ni kita kena ada sekali sehari mesti habis 1000 kali selawat pada Rasulullah, paling-paling tidak. Kemudian pada di kitanya tiap-tiap hari istighfar ni lebih 70 kali sehari. Misal contohnya Rasulullah sebut, inni la astaghfirul inni atubu ila Allahi aktsara 70 marrah. Aku bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari. Rasulullah buat demikian. Dalam hidup Rasulullah, dia sentiasa buat amalan zikir Rasulullah akan bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari. Kita pun kalau Rasulullah yang maksum, yang bersentiasa bertaubat pada Allah lebih pada 70 kali sehari, takkanlah kita ni tak boleh nak lebih pada itu. Kerana kita ni sentiasa ada dosa dalam hidup kita. Buat je dosa kita. Dosa kita yang terbaru ni dosa curiga mencurigai. Kita ni senang. Yang terbaru ni dosa kita prasangka. Orang bersin je kita mula jauh terus. Ini di antara dosa yang terbaru dipanggil macam. Padahal patutnya orang bersin kita sebutlah yarhamukillah. Misal contohnya kita baca doa, tapi sekarang tak bersin pula disebut. Kita jadi dosa baru sekarang kan. Di kalangan kita adalah dosa-dosa kita, hati kita ni cepat prasangka dengan orang. Kemudian seterusnya fasal mengenai tempat berzikir pula. Tempat yang digunakan untuk berzikir itu sebaik-baiknya dalam keadaan tenang dan dalam keadaan bersih. Tenang dan juga bersih. Ini kerana ia adalah penghormatan yang besar terhadap zikir dan zat yang dizikirkan itu. Bila kita berzikir, biarlah keadaan yang tenang. Bila kita pergi tempat-tempat yang tenang, maka berzikirlah. Itu bahasa mudah pada diri kita ni untuk kita nak faham. Kadang-kadang kita pergi tempat air terjun kan, misal contoh. Tenang je kita tengok. Maka sebutlah subhanallah, 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 subhanallah. Ni tak tengok air terjun, oh wonderful. Dia tak ada benda yang zikirlah pada Allah sikit. Tengok pelangi kan, tenang je pelangi. Kita pun tengok subhanallah, subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Mulut kita demikian. Jangan kita kalut nak ambil gambar je. Oh ada pelangi. Kita pun ambil gambar kita. Tapi kita lupa terhadap zikir pada Allah. Padahal waktu tu kan Allah suruh kita sedang berzikirlah pada aku. Allahu Akbar. Zikir dalam keadaan tenang dan juga bersih, kawasan yang bersih. Ini kerana penghormatan besar terhadap zikir dan zat yang dizikirkan itu. Allah memuji zikir di masjid-masjid dan tempat mulia yang lain. Ni macam kita duduk sekarang ni, dia panggil duduk dalam majlis zikir. Halaqatuz zikr dipanggil. Kita diam ni, kita duduk diam, kita sedang berzikir sekarang. Dan di waktu ini, kalau kita boleh nampak sayap-sayap para malaikat ni mula melindungi kita. Sayap-sayap tu, dan malaikat ni baca doa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampun dosa dia. Sampai bila? Sampai kita bangun daripada tempat yang kita belajar. Itu dipanggil. Lepas tu Rasulullah pesankan, kalau kamu berjalan, kamu tengok ada
majlis zikir. Majlis zikir. Farta' biha. Kamu jumpa dengan taman-taman syurga. Farta' biha. Rasulullah kata, ambil peluang duduk di taman syurga tersebut. Lalu sahabat tanya, apa dia taman syurga ya Rasulullah? Di dunia ni ada taman syurga ke? Rasulullah jawab, majalisil ilm. Majlis ilmu. Tuan Rasulullah. Majlis ilmu ni majlis zikir. Kamu duduk, kamu ambillah peluang. Macam kita pergi ke Mekah, Madinah kan. Kadang-kadang kita tengok ada kelompok-kelompok yang sedang belajar. Kita ambil peluang lah duduk sekejap. Jangan kita lalu je ambil gambar. Yang kita je tak duduk dalam majlis ilmu tadi, rugi pada diri kita. Walaupun kita tak faham, kita sebut tak faham ustaz. Walaupun kita tak faham, kita duduk ambil peluang. Kerana apa dia? Kerana majlis itu dilindungi oleh para malaikat Allah. Dinaungi dengan rahmat Allah. Di waktu itulah kita akan rasa kelapangan jiwa yang Allah jadikan dalam kehidupan kita. Kemudian Imam Abu Maisarah radhiyallahu anhu berkata, orang lelaki ni Imam Abu Maisarah radhiyallahu anhu berkata, berzikirlah kepada Allah Ta'ala hanya di tempat yang bersih. Disebut demikian. Berzikir selain itu, sebaiknya mulut juga dalam keadaan bersih. Mulut kita pun kita disunatkan bersugi, dia panggil. Bersugi, sentiasa bersugi. Kelebihan orang sentiasa bersugi ni apa dia? Senang untuk dia nak lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir kehidupan dia nanti. Kita ni kalau kita ada peluang buat amalan demikian. Jangan kita jijik pula, jangan. Ada setengah orang dia kata, kotorlah ustaz. Kita kata kotor tak hygiene, konon-kononnya demikian. Kerana kita tak malah jaga. Sebenarnya bila kita sentiasa bersih mulut kita dengan bersugi ni, menyebabkan apa dia? Menyebabkan memudahkan lafaz di bibir kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk buat amalan demikian. Kemudian yang hebat lagi, orang yang sentiasa bersugi ni, Allah bagi pada diri dia kelebihan dia tak benar dalam hidup dia. Dia tak jadi nyanyuk. Tak jadi nyanyuk. Kalau parahan sekian nak suruh kita ni jangan cepat jadi nyanyuk. Nyanyuk ni ataupun pelupa pada diri kita. Di antaranya ialah bersugi. Rajin bersugi. Bila kita rajin bersugi, Allah bagi kelebihan dalam hidup kita ni untuk kitanya mengekalkan kekuatan daya ingatan kita. Allah jadikan demikian. Kelebihan orang yang bersih mulut dia dalam dia berzikir. Jika ada perubahan rasa ataupun bau, bersihkan dahulu dengan siwak, dengan bersugi. Kalau kita rasa ada rasa kari-kari, misal contohnya, ada rasa pada diri kita ni, rasa ada semacam rasa manis-manis, rasa masin-masin pada mulut kita ni, maka bersiwak itu terlebih dahulu untuk menetralkan balik yang disebut dengan tubuh badan kita ini. Bila ada najis, bersihkan dengan air. Jika kita berzikir tanpa membersihkannya, hukumnya makruh dan tidak haram. Kalau kita berzikir juga dalam suasana itu, makruh lah pada diri kita ni. Begitu juga apabila membaca Al-Quran dengan mulut yang tidak bersih, hukumnya makruh. Baca Quran dalam keadaan mulut kita ni ada lagi sisa-sisa makanan dalam mulut kita. Boleh tapi makruh hukum dia. Kemudian ada dua pendapat mengenai hukumnya. Tetapi yang paling benar ialah tidak haram. Tidak haram. Ulama-ulama sebut demikian. Kemudian sikit lagi kita sebut tentang mengenai menerangkan tentang suasana yang tidak disukai ketika mana berzikir. Suasana apa yang tidak disukai? Perlu diketahui bahawa zikir disunatkan dalam setiap keadaan, kecuali jika syariat mengecualikannya. Kami akan menyebut sebahagian secara ringkas. Penjelasan secara terperinci pula akan dikemukakan dalam bab masing-masing nanti insya-Allah. Antara pengecualian itu adalah seperti berikut. Tidak boleh berzikir ketika sedang membuang air besar dan juga air kecil. Tu jangan berzikir. Tengah-tengah buang air besar, air kecil, sibuk dia pula nak pegang tali tasbih, nak berzikir. Dia demikian. Kemudian tengah melakukan hubungan suami isteri, maka tak perlu nak berzikir. Cukup dengan bacaan doa di awal-awal, di awal-awal dan di akhir, dia panggil demikian. Kemudian yang ketiga, mendengar khutbah
bagi orang yang sedang mendengar suara khatib yang sedang berkhutbah. Tak perlu nak berzikir. Khatib berkhutbah, maka kamu diam. Macam kita ni kan, majlis ilmu. Majlis ilmu ni, kalau ada orang tengah berzikir, majlis ilmu bermula. Berhenti berzikir. Berhenti berzikir dengar majlis ilmu. Itu cara demikian. Nak sebutnya besarnya nilai majlis ilmu. Di antaranya, kerana apa dia? Kerana mendengar majlis ilmu wajib. Berzikir itu sunat. Ada orang tengah, katakanlah kita datang ni baca Quran. Ada yang baca Quran dan baca Quran. Bila baca Quran, ustaz pun datang memulakan kuliah. Berhenti baca Quran, dengar kuliah. Itu cara demikian. Kerana apa dia? Kerana yang disebut dengan dengar kuliah tu jadi wajib, baca Quran tu jadi sunat. Kadang-kadang kan kita bertembung kan, bertembung di antara nak hadir majlis kenduri kahwin dengan majlis ilmu. Mana kita nak dahulu? Itu kadang-kadang pun berlaku di kalangan kita demikian. Jadi kita kena guna fiqhul aulawiyat dia panggil. Fiqh keutamaan. Fiqh keutamaan ni kena tengok oleh diri kita mana yang lebih kena utama. Majlis ilmu ke datang menghadiri kenduri kahwin. Tengok atas pada diri kita. Itu nilaian pada diri masing-masing lah. Tapi nak sebutnya sama juga dengan yang ni. Orang yang mendengar khutbah, bila dengar khutbah, jangan berzikir lagi. Jangan nak tunjuk warak konon-konon ni. Tengah-tengah orang khutbah, kita berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah kita. Itu yang menyebabkan terganggu dengan khutbah yang sedang berkhutbah tadi. Kemudian berdiri untuk solat yang harus dibaca ila Al-Quran dan dalam keadaan mengantuk pun dengan berdiri untuk solat yang harus dibaca ila Al-Quran. Yang sepatutnya dalam solat itulah, maksudnya bila kita nak solat pada diri kita ni tak perlu lagi nak berzikir, baca Quran pada diri kita. Dan dalam keadaan mengantuk, tak harus, tak sepatutnya. Dah mengantuk sangat, nanti kalau kamu berzikir tersilap sebut nanti. Tersilap sebut dengan zikir yang kita zikir tadi. Yang ni jadi bahaya pula. Kadang-kadang orang yang mengantuk sangat, mulut dia sebut la ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. La ilah, dia berhenti. La ilah, sepatutnya la ilaha illallah. Tapi oleh kerana dia mengantuk sangat, dia berhenti la ilah dia sebut. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Berhenti cakap tu je, dah rosak zikir tadi. Walau bagaimanapun dibolehkan berzikir di jalanan, sambil berjalan, boleh berzikir. Dan dalam bilik air yang tidak ada mangkuk tandas. Bilik air kan, orang Arab dia asingkan di antara tempat pembuangan air besar dan air kecil dengan bilik air yang kita sekadar mandi saja. Menerangkan tentang hakikat berzikir. Yang dimaksudkan dengan zikir ialah dengan menghadirkan hati. Bila kita berzikir, hati kita tu biar turut serta dengan bibir, dengan mulut kita. Jangan mulut kita sebut zikir tapi hati kita merayau tempat lain. Jangan. Biar kita berzikir sekali dengan hati. Ini sepatutnya menjadi panduan bagi orang yang berzikir dan berusaha menunaikan zikir tadi, menunaikannya. Perhatikan juga apa yang dibaca dan dipahami isinya. Bila kita berzikir, cuba perhati betul-betul. Kenapa kita sebut subhanaka inni kuntu minaz zalimin? Maha suci kamu ya Allah, aku sentiasa melakukan kezaliman pada diri aku sendiri. Kenapa kita sebut demikian? Bila kita perhati betul-betul, oh aku ni dulu banyak buat dosa. Aku ni dalam hidup aku ni banyak buat benda yang tak betul dalam hidup. Ni yang menyebabkan Allah buat macam ni pada diri aku ni. Lalu mengalir air mata kita. Ini tanda orang yang berzikir pada Allah. Kemudian dan dibaca dan difahami isinya. Tuntutan bagi mengamati dan membaca bacaan zikir sama dengan tuntutan waktu mana membaca Al-Quran. Kerana keduanya memiliki tujuan yang sama. Sebagaimana kita baca Quran, kita diajar supaya perhati, tadabbur, elok-elok ayat Al-Quran Karim. Demikian juga kita berzikir. Sama je kedudukan bila kita berzikir. Cuma lebihnya berzikir ni bagi orang perempuan yang uzur, dia boleh berzikir. Quran, baca Quran tak boleh. Tu lebihnya dipanggil. Jadi kalau
orang perempuan yang uzur, dia boleh teruskan berzikir. Zikir-zikir harian yang dilakukan dalam hidup dia. Oleh itu, pendapat yang benar adalah memanjangkan bacaan La ilaha illallah. Pendapat kerana dengan itu ia dapat merhati dan memahami isinya. Bila kita sebut La ilaha illallah tu, biar lama, biar panjang sikit. Misal contoh, nak buat contoh. Lagukan La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bibir kita tu bila kita lagu kan, kita perhati balik. Sebenarnya aku sedang sebut apa dia? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah je. Dalam hati kita ni, mulut kita ni nak sebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bila kita perhati betul-betul, Allah hebatnya kuasa kamu ya Allah. Aku ni kecil je. Kalau kita renung diri kita ni, di waktu tu kita boleh mentadabbur terhadap zikir tadi. Sebab tu katanya Tuhan kita ni, bila kamu zikir la ilaha illallah, biar panjang, biar ada rentak, biar ada lengguk-lengguk dia tu, supaya bila kamu sebut begitu sempat kamu mentadabbur. Kalau kamu sebut la ilaha illallah, kamu tak sempat nak tadabbur, tak sempat kamu nak perhati ayat-ayat yang dibaca tadi. Itu cara. Katanya alim ulama diajar pada kita supaya nak suruh kita menghayati. Kalau orang tanya, zikir yang terbaik apa dia ustaz? Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu zikir yang terbaik pada kita. Yang ni kata-kata para ulama terdahulu dan terkini cukup banyak dalam masalah ini. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung fasal menerangkan tentang zikir pada waktu yang lain bagi orang yang biasa berzikir. Maknanya bila lagi kita boleh nak berzikir pada masa yang lain pula, insyaAllah. Kita sambung pada pengajian kita akan datang nantilah dalam bab ini.